Rahimi ni ambil kes jenayah je. Dora Kasim. Lepas tu, paksa anak gua ambil tu, mengaku bersalah. Okey macam ni. Lepas ni kita akan masuk. Lepas tu jurubahasa akan bacakan pendakwaan. Kamu mengaku bersalah atau minta dipercarakan? Kamu jawab. Saya mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Saya mengaku tidak bersalah. Apa? Banyaknya. Mana tadi? Okey. Ini. Hello? Budi bercakap? Cik Budi, Fendi ni. Oh, Cik Fendi, ada apa tu? Ada apa awak tanya Apa progres kes saya sekarang ni? Okey. Okey, Cik Fendi. Semua okey. Semua okey. Surat saman dah hantar dekat company saya belum? Surat saman in progress. In progress? Maksudnya belum lagi dah ni? Tak, bukan. Maksud saya tengah proses. In progress, tengah proses. Tengah proses in progress. Tak, Cik Fendi. Kejap. Ada orang depan saya ni. Nanti saya kau balik. Bye. Boleh Inspektor terangkan kenapa pihak polis target pada rumah nombor 3373? Kami mendapat maklumat yang di rumah tersebut ada aktiviti edah-dadah. Jadi kami melakukan intipan selama 3 bulan. Pihak polis ada senarai tertuduh? Kami tak ada suspek. Tapi semasa proses pengintipan tu, memang ada aktiviti pengedaran dadah berlaku di rumah tersebut. Jadi macam mana Inspektor yakin yang tertuduh adalah si pelaku? Rumah tu milik tertuduh. Jadi walaupun disewakan kepada orang lain, mustahil tertuduh tak tahu apa aktiviti yang berlaku di rumah tersebut. Tidak lagi soalan, Ya Arif? Inspektor, setuju atau tidak? Bilik yang dikatakan tempat proses membuat dadah ni pintunya dikunci dan tertuduh tidak ada kunci tersebut. Ya? Inspektor, setuju atau tidak? Tertuduh telah memberikan kerjasama yang baik dan telah menolong polis untuk memecahkan pintu rumah. Ya, tertuduh memberikan kerjasama. Jadi tertuduh tidak nampak panik atau gelabah. Malah telah menolong inspektor untuk memasuki bilik tersebut, betul? Ya, betul. Inspektor, setuju tak kalau saya cakap tertuduh terlalu tenang untuk orang yang tahu dalam rumahnya terdapat proses pembuatan dadah? Saya tak pasti. Tak pasti. Inspektor, berapa lama dah jadi anggota polis? Lebih daripada 10 tahun. Dan dah berapa kali Inspektor Fizi buat kes serbu dadah? Lebih daripada 100 biji rumah. Jadi maksudnya Inspektor mesti dah pakar kan bila tengok body language seorang pesalah? Ya? Jadi pada pendapat Inspektor Fizi, adakah tertuduh tahu yang dalam rumahnya terdapat proses pembuatan dadah? Saya tak pasti. Adakah tertuduh nampak bersalah? Saya tak pasti. Jadi Inspektor rasa dia tahulah. Saya tak tahu. Inspektor Fizi, awak dah bersumpah untuk bercakap yang benar, tiada yang benar melainkan yang benar, betul? Betul. Dan ini akan menjadi satu kesalahan besar kalau Inspektor Fizi menyembunyikan perkara yang sebenar. Ya. Jadi, for the last time saya tanya. Adakah tertuduh nampak sebagai seorang pesalah
dan tahu rumahnya dijadikan sebagai tempat perprosesan dadah? Tak. Ada lagi soalan ya, Arif? Tapi Cik Manan, kita ada lagi 2 orang peguam yang boleh take over kes ni. Jangan risau. Diorang pun boleh menang. Sama je macam Cik Karina. Kak Sal, Fendi call lagi ni. Dia tanya bila nak hantar surat saman. Kita belum deal apa-apa lagi dengan dia kan? Yes, tapi Kak Sal boleh tak tolong tanyakan Encik Ang? Jadi ke tak ni? Kalau tak jadi, saya boleh cakap awal-awal. Jangan cancel dulu. Budi bagi tahu je dekat dia yang kita masih proses lagi kes dia. Dah, saya dah bagi tahu dah. Tapi dia nak tahu cepat. Dia orang ni pun tengah serabut lagi tu. Tapi time-time sekarang lah kena ambil kes, kan? Itulah pasal. Kak Sal, please. Tanyakan, please. Ya, Sal. Cik Ang, kes Cik Fendi dah lama dah kita tangguh. Klien pun dah naik marah. Kalau Rahimin buat, okey je. Takkan pasal tu lagi. Yalah. Awak ingat saya suka-suka ke tak nak masuk court? Cik Ang, benda tu dah lama dah. Cik Ang dah boleh move on dah pun. Orang pun dah lupa dah. Cik Ang kena ambil kes ni. Tak apa. Petang nanti, saya akan cakap dengan Rahimin lagi, Min kan handle kes lain. Tak apa, kalau dia tak boleh buat, tak apa. It's okay. Decline je lah. Tak pun, kita carilah lawyer lain. Cik Ang lah ambil kes ni. Save lah sikit duit. Saya dah buat masuk banyak dah klien, kan? Cik Ang, klien kecil-kecil ni tak stabil. Kalau saya cakap benda ni, mesti Cik Ang setuju nak ambil kes Fendi. Apa dia? Klien kita. Semua dah ikut Cik Karina. Semua? Nama saya Ronald. Saya berkhidmat sebagai pakar DNA di Jabatan Kimia Bandar Mega. Pada 18 Jun, adakah Encik menerima apa-apa bahan bukti dari Inspektor Fizi untuk tujuan DNA? Ya, ada. Saya mendapat 7 sampel rambut dari ruang tamu dan beberapa sampel seperti bika dan juga spatula dari bilik proses dadah. Jadi ini keputusannya, betul? Adakah DNA ditemui pada spatula dan bikar yang dihantar? Tiada DNA ditemui di kedua-dua item tersebut. Macam mana pula dengan sampel di ruang tamu? Okey, sampel dari ruang tamu, kami mendapati 3 sampel tu milik penyewa dekat situ. 2 sampel milik tertuduh dan juga 2 sampel milik lelaki yang tidak dikenali. Tidak soalannya, Arif. Jadi maksudnya Encik Ronald melalui ujian DNA, 2 sampel lelaki yang tidak dikenali itu daripada orang yang sama atau berbeza? Yang sama. Tak pernah pastikan ke sama ada DNA itu daripada penyewa atau individu lain? Kemungkinan DNA itu daripada tetamu? Saya rephrase balik soalan saya. Penemuan DNA yang tidak dikenali ini membuktikan bahawa terdapat lelaki misteri yang berada di dalam rumah tersebut, betul? Ya, betul. Tiada lagi soalan, ya, Arif? Jadi dengan ini, Mahkamah memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie case. Sila kemukakan bukti dan saksi pada sesi seterusnya. Good news! So. Cik Ang dah setuju nak ambil kes tu. Betul ke ni, Kak Sal? Yalah, betul lah. Cuma nanti Budi kena tolong dia sikit lah.
Boleh, tak ada hal. Alhamdulillah, saya cuma lega je sebab dah lama sangat hold. So, nanti Budi buat preparation apa yang patut. Encik Ang akan panggil Budi, suruh brief dia. Okey? Dah siap dah, Kak Sal. Wah, bagus. Okey. Thank you, Kak Sal. Okey. Yang Arif, kadang-kadang kita sebagai manusia ada satu perasaan yang sangat tinggi untuk menang. Tak kisahlah kemenangan tu sampai aniaya orang, menipu, cuba twist fakta. Dan ada juga sampai sorokkan bukti penting. Baik Yang Arif, saya dapat tahu yang pihak polis ada jumpa sepotong rokok di bahagian luar bilik proses dadah. Dan bukti ini tidak ditunjukkan oleh pendakwa raya. Atas sebab apa? Sudah tentu bukti ini akan menyangkal fakta kes. Jadi saya dapatkan bukti penting ini daripada pihak polis. Ya Arif, bahan bukti tak relevan ya Arif. Teruskan. Puntung rokok ni boleh membuktikan bahawa terdapat orang lain di premis tersebut. Dan orang itu bukanlah tertuduh. Bantahan Yang Arif. Bantahan ditolak. Teruskan. Miss Veronica, apa yang Miss Veronica boleh simpulkan daripada keputusan makmal ni? Sampel DNA lelaki pada rokok tu sama dengan sampel DNA lelaki dari ruang tamu. Jadi maksudnya, kita tahu ada lelaki misteri yang berada dalam bilik tersebut, betul? Kalau mengikut Seksyen 7 Kurungan 2 Akta Rilis Spesifik 1950, tuan rumah tak ada hak ke atas penyewanya. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikan robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial, komplain macam tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu. Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak gom saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defending iaitu HSBT. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Najwa beritahu aku yang kakak dia dah balik. Takkan aku tak ingat? Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedua mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya kan nak jumpa Hamdan? Kau tadi pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astro Ria dan Astro Go. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan
untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey? Sial, komplain macam tu. Go away! Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Betul. Saya memang ada lagi seorang penyewa. Tapi dia jarang ada kat rumah. Boleh kongsikan nama dia dan latar belakang dia? Nama dia Tommy. Pekerjaan dia saya tak pasti dah, tapi dia orang Afghanistan. Macam mana Encik Mustafa boleh kenal Tommy? Saya kenal dia daripada Salman Sulaiman. Salman Sulaiman ni dia nak pindah ke New York, so dia carilah pengganti untuk bilik dia. So itulah Tommy lah. Rumah sekecil 1,300 kaki persegi yang mempunyai 4 bilik dengan binaan dinding yang tak kedap bunyi. Cik Mustafa boleh katakan yang Cik Mustafa tak tahu langsung apa yang berlaku dalam bilik tu, ya? Takkanlah saya nak spot check setiap bilik penyewa saya. Dia bukan duduk asrama lah. Oh. Jadi Encik Mustafa sebagai tuan rumah langsung tak bertanggungjawab ke atas penyewa Encik Mustafa, ya? Macam inilah tuan pendakwa raya. Kalau mengikut Seksyen 7/2 Akta Rilis Spesifik 1950, tuan rumah tak ada hak ke atas sewaannya. Jadi buat apa saya nak spot check? Kalau tidak, nanti saya yang akan didakwa. Macam mana Encik Mustafa boleh terima Tommy sebagai penyewa? Mula-mula tu saya tengok dia macam okey je. So saya pun okey lah. Lagipun dia bayar setiap 1 hari bulan. Sewa cash. Dalam seminggu agak-agak berapa hari Encik Tommy ada kat rumah? Dalam 3-4 hari macam tu. Lagipun dia jenis tak bergaul. Asyik terperuk dalam bilik. Pernah masuk bilik dia? Tak pernah. Kenapa? Yelah, saya sewa bilik itu kat dia. Saya tak ada hak lah nak masuk. Apa saya nak masuk? Tapi takkan tak ada rasa curiga langsung dekat dia? Saya tak ambil tahulah hal orang. Dan lelaki misteri bernama Tommy ni sekarang dekat mana? Saya tak pasti sebab tak dapat dihubungi. Salman Sulaiman pula macam mana? Salman Sulaiman pun saya tak pasti sebab saya kontak dia, mungkin dia tukar nombor. So tak dapat dihubungi juga. Jadi maknanya orang yang menyewa dan diberi sewa dah hilang. Macam saya cakap tadi, tak dapat dihubungi. Itu saja ya, Arif. 32 31 30 29 28 27. Ya, masuk. Encik Ang? Ya. Saya dah ready nak brief pasal kes Fendi. Masuk. Duduk. Okey, brief. Okay, so Fendi ni pekerja dekat HS International. Dia dulu sales and marketing exec. Jadi bulan lepas, dia kena tangkap atas tuduhan merogol ex-girlfriend dia, Nana. Dan bila Fendi kena tahan remand, belum bicara lagi, dah kena buang dah. Macam tak strong je kes ni. Tapi tak apalah. Bagi Rahim handle, Kenapa bukan Encik Ang? Ikut je lah. Oh. San, awak tahu tak? Encik Ang kata saya dah boleh proceed dengan kes Fendi tu. Yang dia macam tolak tu? Itulah sebab semua klien lain dah lari. Takkan nak tolak yang ni juga. Klien semua lari. Ambil awak macam mana? Gaji dah boleh bayar. Diorang tak cakap apa-apa pun. Ish, awak kena fikir betul-betul lah. Kau tahu tu dapat notis je.
Awak dengan komitmen lagi, dengan sewa lagi, makan lagi, kereta lagi. Oh, kalau kereta awak tak payah risau. Saya akan make sure saya bayar part saya. Okey? Saya tak risau pun. Sebab kereta tu pun memang nama saya kan. Tapi kan kita beli sekali. Look, awak jangan risau. Saya dah ada savings 2-3 bulan. And saya tak akan susahkan awak. Saya tak risau pun. Cuma sekarang kan kita belum kahwin lagi. Kan? Bila dah kahwin nanti memanglah kau pun confirm lah sayang sara awak. No worry. Tak apa. It's okay, we'll figure it out. Okay? Okay. Yang Arif, menurut tertuduh Mustafa bin Majid, beliau langsung tak tahu menahu aktiviti dalam rumah tu, sedangkan bilik dia sebelah je dengan bilik dadah tu. Kita mesti ingat, keluasan rumah ni bukan 3,000 ke 4,000 kaki persegi. Rumah ni cuma 1,000 kaki persegi. Orang dalam tandas pun kita boleh dengar bunyi air. Ini kan pula betul-betul sebelah menyebelah. Lagi satu, kehilangan individu misteri bernama Tommy ni. Dan ini sangat meragukan. Tak ada siapa pun yang dapat buktikan tentang kewujudan lelaki misteri bernama Tommy yang kononnya menyewa atas nama Salman Sulaiman. Dalam tahun 2021, takkanlah boleh hilang tanpa jejak, kan? Jadi di sini pihak pendakwa tak nampak mana logiknya. Kesalahan sepenuhnya diletakkan pada lelaki halimunan bernama Tommy dan mengaku tak tahu apa-apa mengenai bilik pemprosesan dadah tersebut. Oleh dengan itu, pihak pendakwaan ingin memohon mahkamah untuk mengenakan tindakan yang sekeras-kerasnya dan tak membiarkan seorang lagi pengedar dadah terlepas, bebas dan merosakkan anak bangsa hanya kerana kerompokan teknikal. Yang Arif, kes ini mudah saja. Semua orang tahu hidup di bandar ni perlukan pendapatan yang sangat tinggi. Dan Encik Mustafa bernasib baik kerana dia mempunyai sebuah rumah yang dia boleh menyewakan sebagai pendapatan tambahan. Saya rasa ini bukan satu kesalahan. Betul? Dan sebagai masyarakat milenial, kita semua tahu yang orang zaman sekarang ni dah tak ambil tahu pasal orang lain. Dan benda ni bukan perkara yang asing. Bapa tak tahu aktiviti anak, mak tak tahu aktiviti bapa dan sebagainya. Ini pula seorang penyewa dan tuan rumah. Tiada ikatan langsung dari segi persahabatan tak pun keluarga. Jadi dengan rekod pembayaran Tommy yang baik, yang tak pernah buat masalah, tak masuk akal untuk anak guam saya secara tiba-tiba nak buat spot check. Dakwaan pada awal raya yang mengatakan Tommy tidak wujud adalah satu dakwaan yang sangat tak masuk akal. Dan putung rokok yang dijumpai hanya boleh dibuang melalui tingkap bilik pemprosesan dadah. Dan DNA yang dijumpai bukanlah milik DNA anak guam saya. Apa maksudnya? Maksudnya terdapat orang lain dalam bilik tersebut. Saya kecewa, Yang Arif. Saya amat kecewa. Sebab pendakwa raya dan polis cuba menyorokkan bukti yang sangat penting dalam kes ni. Jadi dengan itu, saya mohon pihak mahkamah menggugurkan pertuduhan terhadap anak guam saya kerana jelas sekali pihak pendakwa raya gagal membuktikan prima facie kes ini. Sebelum aku decide apa-apa, aku risau dengan partner aku dulu. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikan robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey? Sial, kau pengen macam tu.
Kamera ni kat mana bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu. Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak gom saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defendant iaitu HSBT. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Nak jual beritahu aku yang kakak dia dah balik. Takkan aku tak ingat? Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya kan Haji Hamdan? Kau tadi posesing tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astoria dan Astro Go. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey? Lah, komplain macam tu. Go away! Kamera ni kat mana bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Setelah membaca fakta kes dan mendengar keterangan saksi serta hujah dari para peguam, mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan pertuduhan melampaui keraguan munasabah, maka mahkamah memutuskan Mustafa bin Majid tidak bersalah. Min? Cik Choki? Hebat. Thank you. Nanti aku bagi invoice. Min. Come. Walk with me. Aku sebenarnya nak jadikan kau lawyer aku. Supaya senang bila benda-benda macam ni jadi, aku call kau kasih settle. Okey, call je lah. Sekarang ni aku nak kau kerja dengan aku. Aku tak kerja dengan orang. Aku ada firm sendiri. Maksud aku, kau dan firm kau. Budak-budak aku ni selalu sangat buat masalah. Itu sebabnya aku perlukan lawyer yang bagus. Okey. Apa ni? A gift. Banyaknya. Kalau kau on, aku nak kau dan firm kau kerja dengan company aku secara eksklusif. Eksklusif? Mana aku tengah setuju punya. Dan why not kau je kerja dengan aku? Aku tak boleh tinggalkan firm aku. Macam ni lah. Cuba kau bagi aku cadangan macam mana kau boleh kerja dengan aku. Sebab aku betul-betul berminat ni.
Sebelum aku decide apa-apa, aku decide dengan partner aku dulu. Fine. Go ahead discuss. Tapi aku kira kita dah on. Bagi aku jawapan dalam masa 3 hari. I'll come and find you. Banyak ni bro. Ini 10 kali ganda lebih daripada kita charge dia. Betul lah. Itulah. Dia nak apa sebenarnya ni? Dia nak kita jadi official lawyer diorang. Bro, this is a good opportunity, man. Syauqi ni siapa? Bos Mustafa lah. Bos Mustafa? Kalau dia Bos Mustafa, what does that mean? Maknanya dia orang semua gangster lah. Yalah kot. Sekejap, yang kau tiba-tiba jadi baik ni kenapa? Dah memang kerja kita kan? Kalau tak siapa buat crime, kita nak makan apa? Memang lah. Aduh bro, ni umpama apa tau? Ini umpama syarikat kita ni dah jumpa telaga minyak. Syauqi cakap dia ada banyak budak yang selalu masuk dalam. We need that bro, klien semua tu. Okeylah, macam ni. Kalau betul lah diorang tu gangster, okey? Tu kerja diorang. Kerja kita wakilkan je. Bila dah berdepan dengan undang-undang, semua orang perlukan lawyer bro. Tak boleh ada discriminate. Aku faham. Tapi kau faham tak, kalau kita main-main dengan diorang ni, once kita dah masuk, tak boleh keluar lah bro. Then, we have to be careful lah. I don't know lah, man. Bro, kau tak rasa ni takdir ke? Karina Chow, Mamat ni jumpa aku. Bro, Karina dah Chow. Engkau tak nak masuk court. Nak harapkan aku seorang? Tingkuk lah. Bagi aku fikir dulu lah. Ang, dia ni ada duit. And once in a while, aku nak juga belanja mewah. Selama ni aku tengok kau belanja macam level kayangan. Aku nak belanja mewah tanpa tengok harga. Aku tak tahulah macam ni lah. Okay. Apa kata kalau kau buat research dulu, buat background check siapa Syauqi ni, then boleh kita decide. Okay? Kita bincang. Yelah. Tapi once dia dah sayang dengan kita, tak payahlah buat kerja buruh tu. Cancel je lah. Tak boleh bro. Aku dah bagi dah budak baru tu ambil kes tu. Aduh, aku malas lah nak buat. Bro, dengan duit ni je, kita dah sustain for 3 months tau. Dan bila Syauqi dah jadi klien kita, kau kira lah sendiri. Aku ada jap. Rudy, masuk jap. It's Budi actually, Cik Rahimin. So, Ya, saya. Budi, cakap dengan Fendi, kita tak jadi buat kes tu. Kenapa? Encik Rahimin, saya dah cakap dekat Fendi yang kita akan ambil kes dia. Takkan nak cakap no. Well, saya tak nak buat. Dah tu saya nak cakap apa kat dia? okey lah kita ambil je lah kes tu. Ni, Budi awak boleh filekan writ samban terus ke company Fendi. Okey, ambil saya dah file dah semua, Encik Ang. Dah filekan dah? Semua dah settle. Saya dah, case management ni pun dah dapat. Tak bagi tahu pun? Saya pun baru tahu. Saya tak jumpa lagi klien macam mana ni? Tak apa, Encik Ang. Saya arrangekan meeting dengan Fendi esok. Esok boleh? Okeylah. Panggillah dia untuk prep. Thanks, Budi. Okey, thank you. Okey, aku ciao dulu. Ada dinner. Kau makan dengan Nabilah ke? Orang lain.
Food I. Lambat dah. Sabarlah, jadi sampailah. Ni, sampai dah. Sampai dah. Terima kasih ya. Food I dah sampai. And I'm going to sign off and have a quiet dinner with my baby. Baby, nak masuk sekali tak? Tak. Tak nak? Sorry guys, baby I, dia memang tak akan appear dekat social media. Dia kata dia pantang sikit social media ni. Okay, see you guys next session, okay? Bye! I love my fans. Kenapa? Nak ambil gambar lah. Apa nak makan? Okey. Dah ke? Dah. This is so Insta-worthy. Sekejap Hello Syaki. Min, kau dah discuss belum dengan partner kau pasal offer aku tu? Belum lagi. Cepat sikit. Tapi sebelum tu, aku nak minta tolong kau. Budak aku kena cekup kat Taman Buru. Bila? Sekarang. Sekarang? Ya, sekarang. Payment tu nanti aku masukkan sekali. Yelah. Apa nama dia? Nabil. Okey. Thank you. Cik Ang tu awak bagi dekat saya. Tak ada peguam elok sikit ke? Encik Fendi, sebenarnya Encik Ang tu bagus. Bagus macam tu eh? Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Sial, kau pengen macam tu. Go away! Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Fendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu? Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak agong saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defending iaitu HSBT. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Najwa beritahu aku yang kakak dia dah balik. Aku tak ingat. Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya ke nak jumpa Hamdan? Kau tadi pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astro Ria dan Astro Go.
Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey. Gila, komplain macam tu. Go away. Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? So, kau kerja dengan Syauqi? Buat apa je? Alah, biasalah. Aku tolong sana sikit, tolong sini sikit. Contohnya? Alah, lama-lama nanti kau tahulah. Sebudak tu buat apa? Sampai kena belasah. Apa dia buat? Dia cari masalah. So, dia dapatlah masalah. Pandai juga aku cari budak. Okeylah. Ciao dulu. Jadi Encik Fendi kena buang tu dah kena tuduh dah? Dah kena tuduh. Belum bicara lagi. Masih dalam reman. Faham. Masa kena berhenti tu memang company tak bagi domestic inquiry Cik Ang, saya dah beritahu dah. Diorang memang tak ada bagi domestic inquiry. Saya dah tulis banyak kali dah. Oh, notis pun 24 jam je Yes. Ya, patut kalau ikutkan kontrak employment memang kena bagi domestic inquiry dengan 3 bulan notis lah. Tapi Encik Ang ada plan kan? Ada. Plan kena ada. Cik Budi, Cik Ang tu awak bagi dekat saya tak ada peguam elok sikit ke? Encik Fendi, sebenarnya Encik Ang tu bagus. Bagus macam tu Okey, dia bagus. Dulu 98% kes saman yang dihandle semua menang. Macam tak je. Sebab saya just kenal Cik Karina sekarang ni. Okey, tak, Encik Ang tu memang bagus. Believe me. Cuma dia low profile sikit. Betul? Betul. Okey, Encik Fendi tak payah risau, okey? Encik Fendi just get ready untuk hari perbicaraan je. Yang lain semua, insya-Allah saya akan uruskan. Okey? Okey. Okey. Sal. Kenapa ini? Encik Ang tu okey ke nak ambil kes Fendi? Kenapa? Dia buat perangai lagi ke? Bukanlah buat perangai. Cumanya dia macam tak confident je. Tak confident macam mana? Masa meeting, dia banyak kali ulang benda yang sama. Lepas tu, benda yang dah explain banyak kali pun dah asyik tanya je. Dia okey ke tak tu? Okey. Dia dulu memang okey. Dulu? Kak Sal, apa yang jadi 2 tahun lepas? Nanti Budi tahulah.
rasa Cik Ang tak ready lagi? Tak. Saya ni kan, bila saya fikir mahkamah je pun, jantung saya berdegup punya kuat. Sampai bila saya jadi macam ni, Macam ni, Cik Ang. Bila Cik Ang dah ready, Cik Ang akan tahu. Cik Ang nak cuba meditasi tak? Meditasi? Ya. Boleh? Okey. Jangan sekejap, Sekarang ni, pada kiraan 3, Cik Ang bayangkan sekarang ni Cik Ang di sebuah tasik di tengah hutan. 3, 2, 1. Jom. Cik Ang. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey? Sial, kau pengen macam tu. Go away! Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please? Saya dituduh di mahkamah sebab mencabul kehormatan seorang wanita. And dia ada bagi polis satu video seks yang kita pernah buat dulu. Welcome to our firm. Cik Budi akan present hari ini kes Effendi. Saya akan guide dia. Boleh pula kau main pas-pas macam tu? Saya belum pandai lagi lah nak handle kes-kes syariah ni. Kes syariah ni simple je. Easy money. I nak saman all these netizen yang fitnah I. Especially Insta famous, Nabil Love. Saya baru masuk situ seminggu. Macam-macam kena buat. Tuan Hakim, anak gom saya selaku plaintiff iaitu Encik Effendi Aziz ingin membuat tuntutan saman sebanyak RM500,000 kepada pihak defending iaitu HSBT. Laju nak gimana? That was good. Not good. You are supposed to represent my case today, not Cik Budi. Tidak mahu dihantui kehidupan lama. Najwa beritahu aku yang kakak dia dah balik. Kau tak ingat? Oh ya. Oh, yang gemuk tu. Sampai sekarang aku tunggu dia kan. Kembali dengan persona yang berbeza. Sedih mak kot. Budak gemuk tu. Inilah dia. Hamdan. Ya ke nak jumpa Hamdan? Kau tadi pasal sengaja tengok aku ke? Macam mana kau boleh ingat yang Dini tu Hamdan? Ulia dan Dini, Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astoria dan Astro Go. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Baru-baru ini kita dapat pengumuman dari kerajaan yang mengisytiharkan lockdown. Dan begitulah jus tembikai robek hatiku. Selamat mencuba. Ni aku punya, jangan kacau. Okey? Sial, kau pengen macam tu. Go away! Kamera ni kat mana, bang? Sehari tu je, okey? Tolong bagi kerjasama, boleh tak? Please?
Dokumen semua dah ready dah? Dah. Encik Ang mana? Dah ready dah? Ada kat atas tu. Cuba dengar. Bunyi angin, hujan dan burung-burung. Kasar. Apa tu? Tengah meditate lah tu. Meditate? Kenapa? Yelah, sebelum pergi court, dia kena ada drama sikit. Oh. Dah tak ada dah. Kokok Encik Ang dah ready kot. Tu. Dah tu. Budi, dah ready? Dah. Jom. Okey, jom. Okay, jom. Kisah dah? Jom. Dah. Tu sikit. Okey, good luck. Thank you. Okay, bye. Bye, Kak Sal. Budi prepare tau ganti Encik Ang. Okey? What? Ready je. Nah, go. Why? Bye-bye. Cepat-cepat, bye. Cik Ang. Dah okey ya? Dah. Encik Ang nanti kan? Encik Ang, are you okay? Okey. Encik Ang. Selamat kembali. Terima kasih. Jom, Encik Ang. Jom. Encik Ang. Encik Ang. Encik Ang, okey ke tak ni? Are you sure? Kak, tolong Kak. Encik Ang. Encik Ang. Are you okay? Are you sure? Ya. Nak saya call Kak Sal ke? Tak apa. Terima kasih. It's okay. Betul ke ni okey? Ya, okey. Tak apa. Okey. Are you sure? Ya. Terima kasih ya. Tak apa. Okey. Tak apa. Are you sure? Encik Ang, okey ke tak ni? Encik Ang, bangun! Encik Ang, bangun Encik Ang! Encik Ang! Encik Ang! Menurut Datin Juliana Abbas, Puan Harlina telah menuduhnya mencubit dan memukul anak tirinya itu ketika Datuk Arsyad membawa anaknya itu bercuti di Langkawi. Datin Juli juga memberitahu pihak media bahawa beliau akan mengemukakan saman malu ini kerana kenyataan yang tidak bertanggungjawab ini telah merosakkan imejnya dan seterusnya Assalamualaikum. beliau kehilangan ratusan pelanggan. Waalaikumsalam. Min. Ya Kak Sal. Ya Allah, masin mulut Kak Salmi, masin. Kenapa? Jomlah, cepat. Sini. Jom, cepat. Jap. Datin Juli, ini Rahimin. Oh. Rahimin? Aunty? Inilah lawyer yang cakap tu. Rahimin. Datin Juli. Hi Datin, how are you? I'm good.